Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini dia Warna-Warni Kehidupan Kehidupan Podcast Podcast Dua Dua Beradik. Ini juga Abayus kesinambungan daripada kemarin kita cakap kan. Kemarin kita cakap pasal tentang kemarin kita berbual pasal cabaran cabaran kerja kerja shift. shift, Mina. Kemudian masalah rumah tangga yang melibatkan Di akhir sesi tu, Mina, yang cerai berai dan melibatkan pergaduhan, tak sefahaman dan sebagainya, dikaitkan pula Abayus. Dikaitkan pula Dengan ada jin dalam badan dan atau buatan sebagainya. orang lah. Ya. Jadi apa yang kita nak bincangkan kali ini ialah ini dia persepsi sesetengah masyarakat kita Bayus yang masih lagi bukan tak boleh percaya, boleh, tetapi jangan apa-apa sikit-sikit Jangan mudah salahkan. sangat. Jangan mudahlah untuk percaya dengan sikit-sikit je menyalahkan. Ni kira-kira menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang. Dia tak lihat kelemahan dia sendiri. Tidak lihat kelemahan dia diri terus ini ada buatan orang macam lah itu ni. conclusion habis. Ini kena buatan orang rantan lah ni. Orang tak suka kita lah ni. Ada jin lah ni dan sebagainya. Ataupun yang macam ada masalah rumah tangga je, dia pergi ruqyah lah. Ada. Berubat. Sebab terus terus pergi berubat sebab dia rasa ini Bukan ada gangguan lah. gangguan. Gangguan lah istilah dia. Ini gangguan lah ni. Ini ada gangguan. Bukan, maknanya dia tak fikir, okey, mungkin apa yang awak silap kan, mungkin saya silap. Dia tak gitu Dia lah. tak nampak tu. Gangguan. Ataupun saya rasa dia macam ni tau. Sedikit asal-asal gaduh macam tiba-tiba macam gaduh dia teruk agaknya. Agaknya selalu gaduh sikit je kan. Bila gaduh teruk tu agaknya ni mesti tak boleh. Lepas tu ni berlarutan. Tetapi dia tidak melihat apakah puncanya tadi tu. dia. Dan masalah yang menjadi berlarutan tu mesti ada punca dia. Ada punca dia. dia. Dari awal yang tak diambil kira, dia akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Apa yang dia buatkan suami dia marah? Apa yang dilakukan buat ini yang kita pernah bincangkan juga biasa. Perkara-perkara kecil tentang masalah pasangan dan sebagainya. Dan hari ini kita nak cakap tentang orang yang suka sikit-sikit ruqyah ni Abayus. Pergi jumpa orang merawat lah. Merawat dan sebagainya. Ialah rumah tangga yang diorang rasa memang bukan berpunca dari mereka. Diorang tak sedar benda tu Namanya tak lihat keadaan diri kita sendiri Abayus. Jadi macam mana Abayus? Macam tadi kita bersifat sebegitu? Abang saya tengok keadaan juga Ina. Tapi macam Ina katakan tadi awal, jangan cepat mudah. Jangan cepat melata. Jangan cepat terus sikit-sikit buatan orang, sikit-sikit sekian. Jadi kalau Ina lihat tadi macam Abang pernah yang kes yang minggu lepas tu kita ceritakan. Itu ada yang pasangan yang sebelum dipanggil Abayus tu untuk nak bantu dia, untuk nak atasi masalah rumah tangga yang dia. Yang counselling Abayus nak bantu dia. Sebelum tu dia dah pergi, ini bukan satu kes lah, banyak kes. Dia dah pergi ke ruqyah Dia dah pergi ruqyah dulu. Bukan dia je, banyaklah kes-kes lain juga, ada yang kes yang lain yang diorang dah pergi ruqyah dulu lah sebelum dia cari kita ni. Jadi bila dia pergi cari ruqyah ni kadang-kadang ada kadang-kadang macam ada yang katakan buatan orang lah. Allahu a'lam lah tu. Ada pula yang bukan buatan orang. Nanti ruqyah tu kan macam dia check, dia kata ada benda ni dalam badan. Nanti dia akan baca ayat Quran lah. Peruqyah ni, perawat ni akan baca ayat Quran lah. Ada ayat tertentu dia baca. Kadang-kadang dia tak baca untuk orang tu. Dia baca untuk orang lain yang pergi nak buat rawatan ni, orang lain. Tapi bila baca, terkena. Dia nak baca juga untuk ahli keluarga lain, yang keluarga ni pula terkena. Katakan mak yang panggil perawat. Tapi dia baca, dia nak baca juga untuk yang lain-lain juga. So yang anak pun anak yang kena, anak yang ada mengikut kata perawat lah, anak ada badan. Jadi macam ni kata dia, Abai kongsi, dia kata ni ada jin contohnya. Ada jin badan awak ni, ada jin nak pisahkan ni. Kan? Jadi sebenarnya kalau nak cakap pasal jin kalau yang syaitan yang jahat tu memang kerja dia lain Sentiasa nak mengganggu. Sentiasa nak memisahkan. Tak payah nak kena ini sentiasa ni di keliling kita ni. Tugas dia untuk merosakkan. Memang kerja jin syaitan tu dia nak pisahkan orang bercerai. Orang bercerai lah. Yang jahat syaitan ni, dia tak suka rumah tangga kita bahagia amat damai ni sebenarnya. Jangan kita, sebab tu kalau kita rumah tangga, kita kena ingatkan diri. Kita ni jangan ikut sangat perasaan. Sebab benda-benda yang kita boleh settlekan, kita settlekan baik-baik. Jangan berlarutan. Kita bincang pasal silent treatment lama-lama semua tu kan. Jangan ikutkan sangat. Jangan ikutkan sangat hati. Jangan ikut sangat godaan-godaan. Betul lah. Memang dia goda kita lah. Betul lah. Tu kerja kalau dia. Orang gaduh sikit-sikit akan jadi banyak. Memang tu goda. Memang betul lah. Memang tak salah lah Ina.
memang mahir in a way, perawat tu cakap tu tak salah lah. Betul lah. Betul lah. Memanglah betul. Tapi dia bukan semata-mata tu saja. Jadi maknanya apa tahu? Bagi yang pasangan tu mungkin dah beri komen, oh ni ada jin ke syaitan ke apa kan. Macam kita bincang tadi, memanglah betul kan. Tapi mereka juga kena ubah perangai Betul. sikap dia. Jadi itu satu yang dia kena ingat. Maknanya sebenarnya dia boleh settlekan masalah dia sendiri pun. Betul. Okey. Dia tak perlu sikit-sikit pergi jumpa perawat-perawat lah. Dan bagi perawat pula, pandangan abang mungkin sedikit kritikan Abayus lah bagi orang yang merawat ni, mereka tak boleh macam cakap macam semata-mata kerana itu. Macam tu saja. Sebab dia kena faham kerana ni perangai dia. Perangai pasangan tu. Perangai dia. Dia bukan semata jin. Kalau dia keluarkan jin tu tapi sikap tu tak berubah, boleh baik ke? Taklah. Boleh bercerai berai juga Ina. So jadi masalahnya di sini sebagai pasangan tu tadi yang terburu-buru untuk mencari ruqyah, dia sendiri sebenarnya tahu dia bergaduh. Dia bergaduh atas sikap dia, tapi dia lebih menyalahkan benda lain Abayus. Itu yang saya rasa persepsi pasangan tu juga harus faham Abayus. Pada dia macam okey, bergaduh ni memang betul, aku bergaduh dengan sini. Pergi settle lah. Dia akan baik lah. Pasal aku gaduh ni sebenarnya aku tak ada apa-apa sangat ni. Jin yang buat aku ni jadi itu persepsi saya rasa tak kena macam tu. Jadi mereka kena faham itu perangai dia. Betul. Dan pada Abayus lah, perawat pun kena faham tu juga faham, betul. Dia tak boleh macam bilang pasangan tu tadi, betul-betul kena awak kena baca ni. Jadi kena explain sebenar-benarnya apa yang dalam masa yang sama kita pun mesti ada usaha lah kan sendiri. So memanglah ada jin tu memanglah ada mungkin sentiasa ada. Jadi dia kena ingatkan juga, awak memang saya boleh bacakan, awak dah jumpa saya, okey, saya ikhtiarkan. But dia pun nak, yelah, dia orang datang nak minta ubat, dia pun buat macam tu. Tapi mereka juga kena pesan, benda ni awak pun kena ubah perangai. Bagi mungkin ada perawat yang macam itu, okeylah. Tapi kalau yang tak, ada yang dah lakukan tu, okeylah. Mereka kena ingatkan pesakit tu, yang ni cuma pasal perangai, pasal sikap. Lain-lain kalau macam orang yang gaduh-gaduh nampak ada lembaga lah, ada yang kena rasuk dan sebagainya, ada kena rasuk lah. Ini kadang-kadang laki saya ada perempuan lain, isteri saya ada lelaki lain. Salahkan ada orang hantar barang lah. Salahkan jin lah apa semua. Dah laki dia gatal ni Sekarang ni masalahnya kalau keluarkan jin pun kalau dia gatal juga. Betul. Gatal tu bukan dari jin. Gatal tu jin tu goda lah. Nabi pun cakap bila ada orang yang kedua, ada orang yang berdua, dia meluap-luapkan lagi rasa gatal tu. Tapi kegatalan tu daripada sikap dia. Sebab yang dia pergi berdua tu hal. Kan Nabi kata jangan berdua. Itu dah kita ada bincangan. Bila berdua ada yang ketiga. So nak salahkan jin yang kau pergi berdua tu. Kenapa kau pergi berdua? Kan? Kenapa dia berdua? Berdua datanglah jin. Tu salah siapa? Salah diri sendiri yang mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu daripada satu hak kita bincangkan dulu Indah kan? Betul. Jadi itu perkara-perkara yang gatal tu kerana dia. Sikap dia. Dan jin tu memang kerja dia full, kerja untuk dia menggoda manusia. Full time dia kerja macam tu, menggoda tu. Memanglah perawat bacakan tugas dia biasa. Kerja dia. Memanglah kalau jumpa ni perawat akan cakap ada jin, memang ada jin mengganggu. Jin dan syaitan ni sentiasa 24/7. Jadi mereka juga kena ingatkan diorang tu kena perangai tu. Dan yang dia akan bacalah ayat Quran ke apa kan, tapi mereka pun kena jaga perangai dia, yang menggatalnya, yang maki hamunnya. Betul, yang bercakap kesat dan yang sebagainya. Yang cakap kesatnya, yang tak tahu macam mana nak, yang kena bahasa cinta dia sebagainya kan. Jadi itu semua dia kena belajar. Dia belajarlah, betul. Dia kena belajar, dia kena kontrol, dia kena kawal quality time tu semua yang kita discuss. Itu adalah sikap ataupun sifat yang saya rasa suami atau isteri mesti ambil tahulah. Jadi ini jangan yang menyalahkan satu pihak. Jadi macam saya kata ni, lain lah macam dia nampak lembaga ke itu lain lah. Dia nampak orang bila tengah malam ada macam bunyi kan, ada bunyi langkah ataupun lah apa. Ataupun tiba-tiba kadang-kadang Bayus yang sesuatu yang memang tak pernah dilakukan, suddenly
laki dia jadi macam tak tentu arah ke apa. Itu lain tak Bayus? Tak boleh nak intimasi nak tiba-tiba nak. Tiba-tiba. Jadi benci. Jadi benci tiba-tiba. Jadi benci, tak boleh pandang dan sebagainya. Yang tak ada sebab. Yang tak ada sebab. Tiba-tiba. Itu mungkin ada sesuatu. Tapi kalau yang ada Itu kena berubat lah kan. yang ada punca, yang ada punca yang kenapa suami dia berubah, itu lain. Itu adalah yang menggatal betul. boleh cari. Kita ataupun boleh yang tak jaga masa quality time dia. Kita design kemarin tu kan. Kita boleh cari apa kelemahan, apa sebenarnya kesalahan yang kita dah buat tak dan jaga sebagainya. hubungan dengan mak mentua dengan mak sendiri kan. Betul. Itu semua benda-benda yang mereka boleh usahakan lah, cari sendiri, perbaiki, untuk kita perbaikilah Bayus. So maknanya ada benda yang kita boleh rasakan sesuatu tu datang, kesilapan tu dari diri kita usahakan. Jadi kalau lah perawat datang, of course dia akan ajarkan doa. Betul. Dia akan ajarkan baca-bacaan. Yes, benda tu memang bagus. Amalkan. Teruskan amalkan. Bahkan mereka boleh amalkan sendiri pun. Betul. Dia boleh, macam kita baca pasal apa namanya dulu? Pindah rumah dan sebagainya. Pindah rumah apa yang rumah baru kan. DIY kan sikit hari kan. Yeah. Mereka boleh buat sendiri pun. Okey, tapi mungkin kadang-kadang dia tak tahu. Okeylah, tak apalah, diajarkan. Cuma dia kena ingat itu bukan satu-satunya. Bukan sekali je habis. Bukan satu-satunya caranya. Cara betul. Bukan satu cara. Bukan satu-satunya ikhtiar dia. Banyak kalau dia tak ubah perangai dia, sama ni. Apa selalu pesan dengan pasangan-pasangan, awak nak bercerai kan? Tapi awak kena ubah perangai awak tau. Kurang-kurangnya kalau awak bercerai pun akan datang, awaknya kahwin akan datang, akan lebih baik. Tapi kalau awak tak ubah perangai awak ni, awak cerai, awak kahwin satu, boleh bercerai lagi. Akan sama lagi. Betul. Awak punya gatal awak ni, awak punya main kayu tiga awak ni, awak suka maki hamun, suka pukul, suka cakap kesat. Atau awak tak ada masa dengan keluarga awak, sibuk dengan kerja saja. Kan awak abaikan, sibuk dengan handphone ke apa ke, tak ada masa. Itu tak ubah perangai nah. Awak tak bagi nafkah, awak tak pernah keluarkan belanja rumah tangga. Sama je lah. Keluarlah masuk jin, keluar jin balik, pergi berawat, dia curuk ya 10 kali pun sama je lah. So yang penting di sini kita kena perbaiki akhlak kita sendiri dulu lah. Perbaiki diri kita, perangai, dan check balik dengan pasangan kita ni selama ni betul tak yang dia lakukan dengan pasangan. Oh, rupanya tak ada time. Dan tahu apa yang perlu diperbaiki. Sebab kadang-kadang kita rasa kita betul. Kita rasa suami kita yang tak betul. Kita rasa isteri kita yang tak betul. Sebenarnya kadang-kadang dua-dua ada kelemahan masing-masing. Ada kelemahan masing-masing. Mungkin sikit banyak lah. Dia ni sikit, kita banyak lah. Dia banyak, dia sikit. Dua-dua kena buat perubahan sebenarnya. Mesti ada salah silap sikit-sikit tu. Saya rasa dua-dua perlu melihat lah. Walaupun suami dia katakan curang. Mungkin suami dia curang. Kalau dia nak bagi berubah, kalau dia nak tinggalkan, dia tinggalkan lah. Tapi kalau nak berubah, mungkin suami dia kena berubah lah. Betul. Tapi mungkin dia pun mungkin ada silap juga. Bukanlah satu alasan, maknanya dia curang, suami dia suka dia ada perangai tak bagus, suami dia tak boleh lah curang macam mana pun. Betul. Cuma since dua-dua nak berbaik-baik, nak menyelamatkan rumah tangga, mungkin ada juga kekurangan pasangan isteri atau suami yang boleh diubah. Betul. Untuk kenapa suami curang, isteri curang, mungkin ada sebab lain. Tak betul lah suami curang tu, tapi mungkin yang baik pihak kita. Kenapa menyebabkan dia curang? Kita tak ada masa ke, kita layan tak baik ke apa ke, walaupun itu bukan satu alasan lah. Kita terlalu sibuk dan sebagainya. Tapi itu maknanya sebab nak baikkan semula rumah tangga. Jadi ada perubahan yang sedikit yang dia kena adjust, yang dia kena ubah sikit. Jadi bila dah akan datang, suami pun nak jadi baik, isteri nak jadi baik, tak nak jadi curang ke apa ke, dan dia pun buat sesuatu yang boleh menjalinkan. Macam Abai cakap tadi lah, yang ada yang berjumpa kaunselor macam kes jumpa Abai sebagainya. Sebelum tu mereka dah pergi ruqyah, tetapi tetap tak ada apa-apa kesan kerana itu tadi, kerana asal puncanya adalah sikap dia. Jadi itu yang kita tekankan di sini lah. Apa pun reflect balik, lihat kita para pasangan yang nak pergi ruqyah tu, mungkin ruqyah itu pilihan dia. Betul. Tapi dia pun sedar bahawa lepas tu pun dia baru sedar, oh alamak. Tapi itu bukan penyelesaian dia kalau awak tak ubah perangai masing-masing. Betul. Sama je. Itu conclusion dia lah kita nak beritahu di sini. Of course Ina, kita ni maknanya kita selain daripada kita pergi kaunseling lah apa semua, kita nak ubah perangai semua, kita pun kena jaga hubungan kita dengan Tuhan lah. Betul. Itu pasti. Yang pasti. Doa jangan tinggal, solat jemaah jangan tinggal, kan? Baca Quran jangan tinggal. Itu semua kena ada di samping. Kena solat jemaah selalu dengan anak-anak, dengan keluarga, di samping perangai itu. Jadi dia kena seiringan. Jadi baikilah diri sendiri. Betul. Kalau rasa kurang elok akhlak tu, suka maki hamun, suka cakap kasar, suka cakap pasal kesat, suka cakap sesuatu yang menyakitkan hati pasangan,
buang sikap Buang itu. sikap tu. Kalau dulu tak ambil masa dari segi quality time, tak ambil masa untuk jalan sama-sama dengan pasangan, tak ambil masa keluarga, tak ambil hal anak-anak. Cari benda tu. Luangkan masa untuk keluarga, luangkan masa untuk isteri, luangkan masa untuk suami. Kalau dulu kurang komunikasi, tak tahu bahasa cinta masing-masing, jadi selalu salah faham. Belajar. Betul. Kan? Belajar mengikuti kaunseling atau buat research kat. Buat research sendiri buat research, boleh. baca buku sebagainya. Ataupun kalau dulu Ina tak pandai jaga kewangan, boros ataupun tak jaga tak Kalau tahu. mungkin punca masalah daripada financial lah. Tak tahu perbelanjaan satu rumah tangga macam mana. Kadang tak tahu Ina. Nanti lebih bicara kali. Tak tahu pasal rumah tangga berapa kena belanja dan ambil tahu dan bayar. Check balik. Jadikan lebih bertanggungjawab. Ya. Maksudnya apa pun conclusion di sini kita harus jangan terburu-buru menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan jin. Tadi kita cakap lihat kelemahan kita. Ini kita manusia memang kita biasa suka cari kesilapan orang tapi kita tak sedar sebenarnya silap tu datang dari diri kita sendiri. InsyaAllah semoga mendapat manfaat dari episod kali ini. Kita akan jumpa minggu hadapan dalam Warna-Warni Kehidupan Podcast Dua Beradik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.